Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke kelas online Teacher Min untuk subjek sejarah tingkatan 5 pada hari ini, hari Rabu 18 Mac 2020. Hari ini merupakan hari teacher bersejarah di negara kita dengan perkara yang berlaku di negara kita, iaitu kawalan pergerakan. Jadi ini adalah hari ini adalah hari dalam sejarah dalam negara Malaysia, dan kamu kena cakna dengan apa yang berlaku. Okey, tanpa membuang masa, saya akan masuk soalan ni. Saya ada masukkan dalam family groups, parents group tingkatan 4 dan 5. Jadi kamu boleh baca, boleh cek sekarang. Kita masuk ke bab 5, iaitu Teacher Min bagi soalan esei. Esei maknanya korang kena tulis esei sekurang-kurangnya berapa perenggan. Tak ada berapa perenggan, satu perenggan pun cukup, tetapi kamu ada point. Ingat mesti ada point, mesti ada apa? Mesti ada huraian, 2 huraian, contoh dan kesan dia. So cikgu dah ajarkan sebelum ni, jadi saya tahu korang faham macam mana nak menulis esei. Okey. Soalan 1 jelaskan tajuk yang kita ambil ni dia bab 5, iaitu Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Okey, korang boleh tengok buku teks. Kalau boleh buka buku teks sekarang, tengok buku surat 125 hingga 130. Okey, soalan 1. Okey, jelaskan kepentingan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Ya, ini 4 markah. Antara kita tahu Persekutuan Tanah Melayu ini dibentuk selepas kegagalan Malayan Union. Malayan Union ditentang oleh orang Melayu sendiri. Jadi Persekutuan Tanah Melayu ni, perjanjian ini telah dibuat bersama pegawai-pegawai British pada masa itu, dan juga Raja-Raja Melayu, Majlis Raja-Raja Melayu, dan orang-orang penting, politikus-politikus pada masa itu, termasuk Datuk Wan Jaafar. Okay, antara kepentingannya ialah dia sebagai satu wadah untuk membentuk negara yang mempunyai demokrasi berparlimen. Itu satu. Yang kedua, dia juga mengekalkan mengembalikan kuasa orang Melayu, ataupun kita kata sebagai hak orang Melayu, dan juga menjaga kepentingan kaum-kaum lain seperti kaum Cina dan kaum India. Okay, apa lagi kita nak tahu ialah kedudukan istimewa orang Melayu ni dikekalkan. Apa lagi? Bahasa Melayu dan bahasa kebangsaan dijadikan bahasa rasmi, dan seterusnya agama Islam menjadi agama persekutuan. Okey, seterusnya kita adakan kita juga katakan konsep raja berperlembagaan juga dibentuk, di mana yang di-Pertuan Agong menjadi ketua negara. Okey, itu salah satulah yang Teacher Min terangkan ni. Korang boleh cek kat situ. Tetapi cikgu nak kamu buat esei. Yang Teacher Min bagi tadi ialah poin-poin. Poin-poin. Seterusnya, soalan yang kedua, Perjanjian Tanah Melayu 1957 mengambil kira kepentingan semua kaum di negara ini. Ulaskan pernyataan di atas berpandukan isi kandungan PTM 1957. Apa maksud akronim PTM itu? Senang je, iaitu Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. So korang jangan pening sangat. So kita nak katakan, kita nak ulas kenapa PTM ni memberi dia menunjukkan satu wadah, ataupun satu permufakatan, ataupun bukan akta, satu benda, proses yang mementingkan semua kepentingan semua kaum di Malaysia. Semua kaum di Malaysia, sama ada Melayu, Cina dan India. Kita nak sama-sama merdeka, kita nak sama-sama berjaya, dan kita nak sama-sama hidup aman dan bahagia. Okey. Kenapa kita nak ulaskan tu? Satu ialah dia mewujudkan perpaduan yang jitu antara kaum di tanah Melayu. Maknanya bangsa Melayu, Cina dan India mesti bersatu padu dari segi apa saja. Contoh, sekarang ni kita tengok dalam isu semasa kita menangani COVID-19 ni, semua bangsa, tak kisah Melayu, Cina, India, kita bersatu padu. Kita follow apa yang kerajaan cadangkan. Kita saling membantu. Tidak ada kepentingan diri masing-masing ambil tahu tentang jiran-jiran tetangga. Macam tu lah. Jadi
Masa tu juga kita dah buat yang perjanjian tanah Melayu 1957 ni, memang dia ambil kepentingan semua kaum. Tak ada kaum ni lebih, kaum ni kurang, tak ada. Semua ambil kepentingan setiap kaum. Kita tak ada musnahkan rumah ibadat, kita tak ada menghalang kaum-kaum lain untuk menjalankan perayaan mereka dan sebagainya. Semua ada. Kita teruskan. Okey, tu dia, iaitu kita perbezaan kebudayaan dapat diatasi. Apa dia maksud ke perbezaan kebudayaan dapat diatasi? Contoh macam Tahun Baru Cina, Deepavali, semua tu kan, walaupun dia berbeza, tapi kita sebagai bangsa Malaysia kita menyambut dan kita mengucapkan selamat kepada diorang tu semua. Jadi walaupun kita orang Melayu beragama Islam ataupun Cina, India dan sebagainya, kita tak ada perbezaan. Maksudnya kita sama-sama menyambut perayaan tu, sama-sama meraih dan mendoakan kaum semua, tak kira siapa. Itu contoh yang satu lah. Yang keduanya tu, keharmonian kaum dapat dicapai tanpa pertumpahan darah. Okey, itu sangat penting. Tak ada kes bunuh-membunuh, prejudice antara bangsa-bangsa lain, tak ada, tak ada pertumpahan darah dan sebagainya. Okay, seterusnya, penduduk-penduduk menyerajai pentadbiran negara. Okey, so kalau kita tengok kabinet juga, kita boleh nampak siapa yang dipilih oleh kabinet kita terima. Contoh siapa, menteri mana, mungkin menteri kesihatan adalah kaum Cina, menteri kerja raya kaum India. So kita semua orang mendapat jawatan yang macam itu. Semua orang ada hak untuk memegang jawatan menjadi pemimpin. Contoh dalam kelas je, mungkin ketua darjah kita murid Cina, penolong mungkin budak Melayu, pengawas mungkin murid India. So kita just follow. Kita hidup mesti bersatu padu. Itu dia. Seterusnya, kita ada ekonomi. Ekonomi turut berkembang. Okey, ini sangat penting. Kita ada 3 kaum, bangsa Cina, bangsa Melayu dan bangsa India. Masing-masing memainkan peranan dalam memperkembangkan ekonomi. Walaupun kita ada kaum Cina mungkin lebih dominan daripada perniagaan, tapi yang membeli, yang menggerakkan ekonomi itu mungkin kaum Melayu dan kaum India. Jadi gerak. Takkan orang menjual saja. Kalau kita tengok semua orang menjual, macam mana? Tak ada orang beli pun, ekonomi itu tak bergerak. Jadi aliran kewangan kita mesti rancakkan. Mesti ada yang menjual dan mesti ada yang membeli. So semua kaum tak kisah. Kita tak ada macam tak nak pergi kedai tu, kita nak pergi kedai ni je, tak boleh. Semua sama je bagi kita. Kita merancakkan ekonomi semua kaum, tak kira apa bangsa sekalipun. Okay. Seterusnya, hak orang Melayu dan penduduk peribumi dilindungi. Okey, masa tu kita tengok pada masa tu lah apa yang berlaku. Okey, British telah menganaktirikan, tidak memberikan pendidikan sepatutnya kepada orang-orang Melayu khususnya lah kan. Jadi masa ni kita nampak bila perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ni buat, baru dia up sikit dan bantu lebih ramai lagi orang Melayu untuk celik ekonomi dan juga celik pendidikan. Alright. Okay, soalan seterusnya yang terakhir sekali. Soalan terakhir ni soalan kibat. Soalan kibat, tengok kat situ. Berikut adalah tema-tema sambutan Hari Kemerdekaan di negara kita. 1, dari sini lahirnya sebuah cinta. Yang kedua, sehati sejiwa. Dan ketiga, negaraku sehati sejiwa. So, kenapakah tema-tema ini dipilih? So, kamu, yang ini cikgu tak dapat bantu. Saya nak kamu fikir sendiri. Dapatkan semua informasi, poin-poin dia, huraian, okey, untuk kamu kuatkan kamu punya esei tu dengan melayari internet. Maksudnya dalam musim tempoh kamu cuti ni, kamu ambil internet dan tengok sama ada kamu boleh rujuk kat situ kenapa 3 tema ni dipilih, apa sebabnya. Mesti ada sebab kan. So saya nak kamu buat kerja sikit. Okey, kamu boleh melayari internet, boleh plug mana-mana, sama ada aplikasi-aplikasi sejarah tingkatan 5 atau mana sahaja, surat khabar, tak kisah, offline, online, mana-mana pun boleh, buku dan sebagainya. Mana-mana yang boleh dapat input, you buatkan esei. Saya pun tak minta panjang, 1 perenggan saja, tapi sangat tepat. 1 perenggan markah dia saya bagi tu 12 markah. So itu saja penerangan Teacher Min hari ini. Saya doakan semua pelajar saya di luar sana, okay, Trish, Ziad, Saidatul Akmal, Ridwan dan Amirul, Haikal dapat membuat kerja ni dengan bagus, dengan cemerlang, dan boleh ada masa banyak, kamu boleh refer kat mana-mana. Dan kalau boleh, esei tu jangan tulis panjang-panjang, buat macam
betul-betul ikut requirement SPM. Satu perenggan saja tetapi tepat. Mesti ada poin, mesti ada huraian 2, 3 dan ada contoh. Jadi kamu boleh dapat full marks kat situ. Okay, itu saja. Saya doakan semua pelajar saya mendapat A dalam subjek sejarah. Jumpa lagi pada bulan April nanti, dan sebelum tu untuk minggu depan pun saya akan masukkan, mungkin saya akan naikkan kamu ke bab 6, bab seterusnya. Okey, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum dan bye-bye.